Mana? Gosip. Oh. Soalnya. Ini masak apa hari ni? Hari ni masak ayam goreng cili je. Oh. Tak puasa. Ah, Tak puasa. apa dia? Tak puasa ke? Oh, tak puasa. Ada. Pagi-pagi masak untuk anak pergi kerja kan. Lepas tu tanya dia, hari ni hari apa ah? Dia kata hari Khamis lah. Dah tak kerja ni hari tak tahu apa. Oh lah. Hari Khamis lah. Cepatnya masa apalah aku ni. Satu rejab dah. Dah satu rejab tak puasa lah. Aduh, temis lah. Bapa dah bangun tu 4 lebih dah bangun dah. 4 lebih kan. Bangun ni tak terasa. Subuh lambat. Bila dah bangun nak terkencing tu dah tak boleh tidur lagi lah. Waju. Tertarik dan menarik di belakang tu. Itu baru siap, panas lagi. Tapi belum habis sila dia lagi lah. Pekan raya. Buat pekan raya. Menggodang betul aku dok tak senang. Pergi wedding bawa semua beg cantik aja. Cute lah. Kak Mon tu tanya-tanya tu dia nak tu. Warna favorite dia tu. Saya dah ajarkan Ustazah Rajaan tu lah. Cantik lah. Comel. Tapi yang ni lain sikit tak Kak Mon? Saiz dia. Dia besar sikit. Dia lagi besar tapi dia tak lebar macam Ustazah Rajaan punya. Oh. I see. Dia beza dia beza dengan ini. Ini berapa? Banyaknya. Ju memang ada buat jualan ke? Hati dia sama. Ju. Beza dia. Ju kan nak satu lah Ju. Ju pandai. Hari ni mesti minat ni kan? Untuk bulan puasa. Kak ni mesti minat mana ni Ini lebih besar sikit Kamon. Macam mana kalau nak? Kalau nak macam mana? Satu Ju. Kena bagi tahu tu lah. Okey nanti bagi tahu. Harga macam mana harga? Satu ni RM50. RM50. Penat lelah. Semua sama harga ke apa? Sama. Ni pun dengan ni pun sama harga. Dia ikut bahan yang Ju dapat kan? Walaupun dia nampak besar, tapi ni nampak kecil kan? Tapi cara buat dia sama. Cuma yang ini lebih banyak modal dia. Cantik. Poket ada dalam? Poket? Tak ada poket. Dia just kosong macam ni je. Cantik kemal Ju buat. Taruh kunci, tak buat usrah terus berniaga. Ju tengok yang putih tu Ju. Tu Mana? Ini belum siap kan? Buatlah yang video. Yang siap ada kat sebelah sana. Kak Mon buat untuk Jannah. Tengok dah yang putih besar mana tu Ju. Jannah, I tengok buat untuk Jannah ni. Yang Not practical for Jannah. Ini tapi ni tak ada tisu lagi kan? Video. Dia lebih kurang. Okey. Dia lebih kurang. Dia tak boleh buat apa. Hanya taruh kunci. Jannah kena besar. Dia buku dia dah tamat. And then kalau nak pergi ni dia Ayang minum kat kita. Tayang minum apa sedap ayang minum depan puasa. Allah Akbar. Sorry. Lupa lah. Dia pun Masya-Allah. Sorry. Dah tak puas. Kenapa saya minum? Lupa hari ni kau gurau-gurau. Aduh, lupa lah. Sorry lah, minta maaf lah. Ya Allah Akbar. Baru saya buat pasal puasa dah minum lagi. Apa? Kita ada 13 orang dah sudah. Actually kalau untuk Ajana saiz ni cantik. Cantik. Tak habis dia. Dia buku tak masuk. Apa dia? Bunga raya untung. Tak, ini kosong dia belum buat.
Cantik. kosong. Kalau dah buat dia ada corak. Buat juga dulu siap-siap. Ada tapi di sebelah sana jauh je nak jalan. Okeylah, kita mengaji Sebab dulu. sekarang ni nak Kena usrah, pergi nak rumah kena Ju. usrah. Mengaji dulu lah. Satu orang itu yang maju. Buat video klip. Aju buat video klip. Oh, buat video klip. Promotion should be Nanti like nak terima Ju lah Ju. Boleh insyaAllah. Kak ni tahu tak Nas tak berapa sihat? Macam mana dia dapat jantung tu? Dia tak ada apa-apa, dia memang tak ada masalah pun. Tapi mungkin sebab dia penat dan stres. Lepas tu bila dia kena jantung tu kan, seranjangan tu kau pergi cepat-cepat pergi hospital. Ya. Sebab 3 hari sebelum tu dia dah cakap dia sakit dada. Pergi ECG dekat Zahran, kata tak ada apa-apa. Tapi sebab faktor umur, doktor kata kena fikir 2 in 1 lah. Dia kata kalau berlaku lagi sakit dada tu kena terus pergi hospital. Oh dia macam serangan tu tak apa-apa kuat sangatlah. Okey. 3 hari sebelum tu dia datang sikit-sikit. Pada malam kejadian tu dia tak boleh tidur baring. Dia rasa bila dia tidur dia lemas. Dia duduk. So pagi Sabtu tu yang dia betul-betul sakit tu. Itu simptomnya kalau tak boleh menafas, susah nak menafas, nak lelap tak boleh, lemah kat dada kan. Itu simptom jantung. Itulah nak kena belajar juga kan, Panola kita tahu kan. Kebatan hidung kita kan. Betul. Okay. Oh ya, lemas nak Baik susah. tu Ustazah. Baik tu Ustazah. 10 minit. Ustazah boleh mula insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah hati kami ya Allah. Sebarkan untuk kami mendapat hikmah, ilmu, pengetahuan yang datangnya dari khazanah rahmat-Mu dengan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah cahaya hidayah-Mu yang terang ke dalam hati kami selama-lamanya, seperti mana Engkau menerangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayna min anfusina wa min ahdina wa min al-ma'il barid. Ya Allah, kami mohon kasih-Mu ya Allah. Kami mohon kasih orang yang kasih kepada-Mu ya Allah. Dan kami mohon supaya jadikan kami orang yang suka kepada amalan yang boleh membawa kepada kasih-Mu. Ya Allah, jadikanlah kasih kami kepada-Mu lebih dari kasih kami kepada diri kami sendiri, kepada keluarga kami dan air yang dingin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. 338 cerita Cina. Kadang ada cerita Kung Fu. Okey, kita muka surat kita hari ini 301. Kita nak teruskan. Masih kita di alam barzakh, masih. Masih di alam barzakh. Kita sampai kepada itu 301 atas tu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah nak cerita tentang apa ni? Yang orang mati itu akan diseksa kerana tangisan orang hidup. Itu yang diakhirkan dengan cerita apa? Rasulullah apabila anaknya Ibrahim baby meninggal, anak ini dilahirkan oleh isterinya Maria Al-Qibtiyah yang dihadiahkan kepada dia. Dia
Dan seperti mana yang disebutkan di dalam hadis ini, mata mengucurkan air, hati menjadi sedih, dan kita semua sangat sedih ditinggalkan olehmu, wahai Ibrahim. Nabi sebut semasa anak dia Ibrahim itu meninggal. Maknanya Nabi pun sedih ya, atas meninggalnya anak kecil dia itu Ibrahim. Tapi tidaklah sampai orang kata apa? Meratap tangis. Tak adalah. Mereka juga harus menyatakan lillahi 301 atas. Lillahi ma ukhiza wa lillahi ma u'tiya wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang diambil adalah milik Allah. Yang diberi adalah milik Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Sebagai ganti ketangisan, kita harus mendoakannya. Siapa-siapa pun, kalau yang meninggal tu, kita jangan ratap tangis. Sebagai ganti dia, kita harus mendoakannya. Harus kita mendoakan pada dia dengan itulah. Allahumma maghfir lahu ka Allahumma maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita harus mendoakannya. Itu doa dia di antaranya. Kalau dekat mak kita, itulah yang saya bagi dekat surau dulu tu. Allahumma maghfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim. Ambil lebih sikitlah. Wa akrim nuzulahuma wa wassi' madkhalahuma wa ghasilhuma bil ma'i was salji wal barad wa naqqihima min al khataya kama yunaqqa as-sawbul abyadu min ad-danas. Kita minta Allah jauhkan ibu ayah atau ayah kita daripada daripada api neraka, daripada seksa kubur, dan minta Allah masukkan ke dalam syurga. Allah gantikan keluarga yang lebih baik daripada yang lalu. Allahumma abdil lahuma daran. Kalau ni rumah yang lebih baik daripada rumah di atas dunia, daran khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima. Minta Allah gantikan dengan apa yang selain daripada apa yang dia dapat masa di dunia dulu, yang lebih baiklah. Kemudian bersedekah untuknya. Kita bersedekah dan niatkan untuk dia lah, mak ayah. Dan melunasi hutangnya kalau ada hutang. Itu kalau orang Islam lah, kalau orang beriman lah. Adapun orang kafir, seksaan yang terimanya akan semakin bertambah jika keluarganya menangisinya dan meratapinya. Rasulullah pernah bersabda tentang siksa kubur. Azabul qabri haqqun. Siksa kubur adalah benar. Siksa kubur adalah benar. Azabul qabri haqqun. Hak, benar. Tiga perkataan tu dah ada dalam kepala kita dah. Yang belajar bahasa Arab kan tak belajar kan, memang azab pun kita kata azab, qabr pun kubur, hak tu kita pun kata hak, benar. Azab kubur itu benar berlaku. Sebab itu kita jangan kita nak menyangkal atau nak ragu-ragu dengan azab kubur ni. Dia adalah benar. Al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima niha alaih. Al-mayyit, mayat, yu'azzabu, diseksa, diazab, diseksa. Di dalam qabrihi, dalam kuburnya, bima niha alaih. Jika ia diratapi. Dengan apa yang diratapi atasnya. Nih itu maknanya ratap. Hadis di atas menguatkan hadis sebelumnya. Hadis yang sebelum yang tadi, azabul qabri haqqun. Innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy.
Sesungguhnya orang mati akan diseksa kerana tangisan orang hidup. Sebagaimana ia juga menjelaskan tentang seksa kubur, ulama telah mengecam orang yang mewasiatkan agar ia ditangisi dan diratapi. Ulama telah mengecam orang yang mewasiatkan agar ia ditangisi dan diratapi. Ada ke? Orang Islam ada kan wasiat tu? Mungkin kalau kafir ada ke? No? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula alla tadafanu la da'autullaha an yusmi'akum min azabil qabri allazi asma'u minhu." Kalaulah bukan kerana kekhawatiranku bahawa kalian tidak akan saling menguburkan aku. Kalian tidak akan saling menguburkan. Aku pasti akan berdoa kepada Allah agar dia memperdengarkan azab kubur yang aku dengarkan. Tengok Rasulullah dijelaskan apa hadisnya. Rasulullah telah memerintahkan kepada kita agar berlindung dari siksa kubur. Rasulullah bersabda, berlindunglah kalian dari siksa neraka. Para sahabat berkata, kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Beliau bersabda, berlindunglah kalian dari siksa kubur. Para sahabat berkata, kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Sebahagian ulama ada yang menjadikan ayat dalam surah Ghafir yang telah kami sebutkan sebelumnya sebagai dasar adanya siksa kubur. Maknanya kata siksa kubur tu memang ada. Dan saya macam baca dah. Itulah dalam surah apa? Dalam suratul An'am ayat 93. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu misla ma anzala Allah walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah bighairil haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Siapakah yang telah zalim? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah? Tu wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Iftara, mengadakan kedustaan terhadap Allah. Atau yang berkata, tidak telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ulama menjelaskan ayat al-yawma tujzauna azabal hun. Al-yawma tujzauna azabal hun. Itulah pada hari ini kami dibalas dengan seksaan yang menghinakan. Hun tu hina. Sebagai seksa kubur. Al-yawm tu makna hari ini berarti hari di dalam alam barzakh. Mana dalam duduk di kubur tu sebagai alam barzakh. Kerana kata tujzauna makna dibalas tidak didahului dengan sin. Sin tu makna akan atau saufa. Sin akan yang mengambil masa yang tak lama. Saufa akan mengambil masa yang lama. Tapi dia tidak letak sin ke, tak saufa ke, dekat tujzauna. Al-yawma tujzau terus. Dibalas. Tidak didahului dengan sin atau saufa yang berarti akan. Sin itu akan yang cepat, saufa akan yang lama. Seperti mana dalam ayat akan datang ni ada sin.
Akhriju anfusakumul yaum. Keluarkanlah nyawamu, kamu akan dibalas. Satu jazauna, tu dia ada sin, kamu akan dibalas, atau saufa tujzauna. Yang asin makna balasan yang dekat, saufa yang jauh lagi, lama lagi. Namun Al-Quran menegaskan al-yauma tujzauna azabal hun, pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Ini merupakan penegasan adanya alam barzakh. Sebab tak ada sin tu merupakan adanya alam barzakh. Kalau ada sin mungkin akhirat nanti tu atau saufa. Tapi sebab tak ada sin tu menunjukkan adanya alam barzakh. Mati je terus masuk kubur, dan kubur tu adalah alam barzakh. Ini merupakan penegasan adanya alam barzakh. Kerana setelah mati orang tak lagi memiliki hari di dunia. Hari-harinya di dunia telah putus. Ayat di atas juga tak berarti hari kiamat. Sebab Al-Quran tidak menyatakannya dengan ungkapan pada hari kiamat kamu dibalas dengan siksaan yang menghinakan. Dengan demikian hari di dalam ayat tersebut ialah alam barzakh. Al-yauma tu dia dimaksudkan oleh ulama ialah alam barzakh, bukan alam akhirat lagi. Berdasarkan berbagai ayat dan hadis di atas, boleh disimpulkan seksa kubur merupakan sebuah kenyataan yang tak diragukan. Tak diragukan lagi. Di dalam hal ini, kita berpendapat seperti pendapat tentang bersemayamnya Allah yang diterangkan di dalam ayat summastawa ila sama wa hiya dukhanun. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masing-masing berupa asap. Bersemayam boleh diketahui tetapi tata cara dan bentuknya tidak. Bersemayam boleh diketahui tetapi tata cara. Kita nak kata macam mana Allah bersemayam, tak ada. Tak boleh nak diterangkan. Tapi kita tahu namanya bersemayam tu ada. Dengan demikian kita pun boleh mengatakan seksa boleh diketahui tetapi tata caranya tidak. Mana seksa dalam alam barzakh tu, mana kita tahu kata seksa di alam barzakh, seksa kubur tu ada, tapi tata caranya kita tak boleh tahu. Tu kita boleh mengatakan seksa boleh diketahui tapi tata caranya tidak. Bagaimana seksa dalam kubur tu macam mana kita tak tahu. Sebab kalau kita bongkar kubur tak ada apa-apa pun, kan? Untuk itu sebab dikatakan alam ghaib. Mana ada seksa tetapi tata caranya kita tak tahu. Hal ini sangat penting sehingga kata pengarang ini saya akan menjelaskannya dengan sangat rinci sebab tema buku ini menjelaskan alam barzakh dan seksaannya. Ia nyata ataukah tidak? Tak diragukan lagi. Banyak orang tak percaya seksa kubur. Sementara itu, ada pula yang meyakininya dengan berdasarkan berbagai argumentasi. Di dalam buku ini, kami berusaha memberikan keterangan yang benar, yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, kerana manusia harus mengetahui kebenaran mengenai keadaan mereka setelah mati dan dibangkitkan dari Al-Quran. Dibangkitkan dari Al-Quran. Apakah seksa kubur terjadi pada jasad atau jiwa dan rohani? Apakah seksa kubur terjadi pada jasad atau jiwa dan rohani? Kalau kita kata jasad tu, jasad yang seperti kita tengok. Seperti kita adalah yang sekarang ni. Adakah berlaku macam tu? Berlaku kepada jasad tu? Ini kata alam barzakh ni, alam ghaib ni. Alam barzakh ialah alam yang ilmunya hanya diterangkan Al-Quran dan hadis. Dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah pengarang disebutkan, kita boleh menyimpulkan seksa kubur ialah kenyataan yang tak boleh diragukan. Seksa kubur ialah kenyataan yang tak boleh diragukan. Memang tidak ragu lagi tentang adanya seksa kubur. Pengetahuan seksa kubur harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebab
Tidak ada ilmu pengetahuan yang mampu menyingkapnya selain dari keduanya. Kematian, hari kiamat, syurga dan neraka, termasuk ilmu Allah. Ia adalah ilmu Allah yang ghaib. Allah memberitahukan keberadaannya. Allah beritahu kata ada, alam barzah ada, siksa kubur ada. Tetapi menyembunyikan cara dan kronologinya. Cara kita tak tahu. Cara kita tahu, tapi menyembunyikan cara dan kronologinya sebagai rahmat bagi kita. Rupanya bila sembunyikan cara dan kronologi, itulah tentang barzah dan seksa di alam barzah apa semua tu, maknanya sebagai satu rahmat. Allah sembunyikannya itu adalah sebagai satu rahmat bagi kita. Jika Allah berkehendak, dia pasti sama sekali tidak memberitahukan kepada kita dengan cara tidak menyebutnya dalam Al-Quran, sehingga kita sama sekali tidak akan mengetahuinya. Allah berfirman, wa iza tutla, dalam ayat apa? Ayat surah Yunus ayat 15-16. Wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin. Apabila dibaca, tutla, apabila dibaca kepada mereka, tutla alaihim. Tutla, daripada tilawah tu, tala yatlu tilawah. Tutla, dibacakan. Alaihim, ke atas mereka, kepada mereka, ayatuna, ayat-ayat kami, bayyinatin, yang nyata, ayat-ayat tu yang nyata. Qala alladhina la yarjuna liqa'ana biqur'anin ghairi hadza. Datanglah, maknanya orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Al-Quran yang lain daripada ini, atau gantilah ia. Apa ni? La yarjuna liqa'ana, la yarjuna liqa'ana biqur'anin ghairi hadza. Suruh bawa Quran yang bukan Quran ini. Au badilhu, atau tukarkan dia. Gantikan dia. Gantilah ia. Katakanlah. Qul. Qul, katakanlah. Aku tidak patut menggantinya. Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Aku tidak patut menggantikannya dari diriku sendiri. Aku sendiri tak patut untuk menggantikan Quran yang selain daripada Quran ini. Aku tidak patut menggantikannya dari diriku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Allah suruh Rasulullah kata begitu kepada orang yang suruh datangkan Quran yang bukan macam Quran lain. Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku, Rabbku, kepada siksa hari yang besar, itu hari kiamat. Katakanlah, jika Allah menghendaki, aku pasti tidak akan membacanya kepadamu, dan Allah tidak memberitahukannya kepadamu. Sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Ada dua ayat ni tadi. In attabi'u illa ma yuha ilayya an inni akhafu an asaitu rabbi azaba yaumin azim. Dari kedua ayat di atas, kita boleh memahami berita tentang hal ghaib datang dari Allah sahaja. Tentang hal ghaib ni datang dari Allah sahaja, termasuk alam barzah. Mana termasuk dalam alam ghaib yang diterangkan Al-Quran. Jika mahu, Allah pasti tidak akan menurunkan Al-Quran kepada kita sehingga kita tidak akan mengetahui hal ghaib sedikit pun. Walaupun manusia boleh mencapai taraf ilmu yang sangat tinggi, mereka tetap tidak boleh mengetahui hal ghaib. Mana kena percaya kuat-kuat tu. Macam mana pun ilmu manusia ni dapat mencapai taraf yang tinggi dari segi ilmu, tapi mereka tetap tidak boleh mengetahui tentang hal-hal ghaib ini. Sebab hal ghaib tersebut berada di atas kemampuan akal dan fikiran. Mana? Atas kemampuan akal dan fikiran, ia tak boleh dicapai oleh apapun. Roh
yang menjadi penyebab kehidupan dan kematian. Dia tak boleh dicapai oleh apa pun. Roh yang menjadi penyebab kehidupan dan kematian pun tak boleh capai. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh. Yang mereka itu bertanya kepadamu tentang ruh. Ini cerita masa mana? Surah Kahfi kan. Orang-orang apa ni? Orang Yahudi ke? Suruh orang Mekah, Arab Mekah ni tanya kepada Nabi. Tanya tentang beberapa perkara tu dalam surah Al-Kahfi. Tanya tentang apa ni? Ashabul Kahfi. Kedua tentang apa ni? Dzulqarnain. Dan ketiga tanya tentang ruh. Ni jawapan dia kat sini. Jawapan dia dalam surah Isra kan. Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Macam mana nak jawab? Allah bagi jawapan kepada Nabi kita supaya jawab kepada mereka. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, Tuhanku. Qulir ruh itu adalah min amri rabbi, dari urusan Rabbi, Tuhanku. Dan wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan tentang ruh itu melainkan sedikit saja. Okey, ayat tadi yang dibacakan tadi itu menjelaskan ilmunya ada di tangan Allah. Ilmu mengenai ruh itu ada di tangan Allah sahaja hingga hari kiamat. Dengan kata lain, walaupun pada abad-abad mendatang ilmu pengetahuan sangat maju, manusia tetap tak boleh mengetahui roh, kehidupan dan kematian, kerana itu ialah urusan Allah saja. Jadi yang disebut oleh roh min amri rabbi, mana urusan Allah, siapa pun tak boleh tahu. Alam barzakh yang sedang kita bahas pun hanya diketahui Allah. Alam barzakh ni Allah memberitahukannya kepada manusia agar kita mahu menyiapkan diri menyambut alam tersebut. Mesejnya itu mesejnya. Itulah. Kita tak tahu hakikatnya bagaimana, kita tak tahu. Alam barzakh tu kita tahu, keberadaannya tu kita tahu. Jadi Allah memberitahukannya kepada manusia agar mau menyiapkan diri. Mana kita menyiapkan diri kita untuk menyambut alam tersebut, yang alam barzakh. Sebab manusia pasti akan melaluinya. Sebab alam barzakh itu dikatakan hak, dikatakan benar, mana manusia akan melaluinya. Selama kita akan mendatanginya, kita tak mungkin boleh menghindarinya, sehingga kita harus menyiapkan diri serta mengetahui sedikit gambaran dari penjelasan yang diterangkan Allah dan Rasulullah. Kita tak memiliki ilmu pengetahuan lain untuk mengetahuinya. Kita harus memahami keterangan Al-Quran dan Sunnah mengenai hal tersebut dengan baik. Jika tidak memiliki sumber lain kecuali dari Al-Quran dan Sunnah, setiap pendapat atau prasangka yang tak memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah tak boleh kita ambil dan amalkan. Jadi kita kena hati-hati. Kalau apa pun, kena berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sekat kita dengar-dengar gitu saja ataupun bukan dasarnya daripada Al-Quran dan Sunnah, maka kita tak boleh ambil dan kita tak boleh amalkan. Bentuk seksa di dalam kubur. Meskipun para ulama sepakat seksa kubur pasti akan terjadi, tetapi mereka berbeza pendapat tentang bentuknya. Iaitu berkisar pertanyaan seksa kubur terjadi pada jasad atau jiwa dan roh. Di samping di sisi ulama pun mereka ini berbeza pendapat juga tentang bentuknya, bentuk seksa tu. Iaitulah seksa kubur ni terjadi pada jasad ke ataupun pada roh, pada jiwa. Sebahagian orang yang meragukan pendapat
yang meragukannya, sebagian orang yang meragukannya berpendapat, orang yang meragukan tentang apa ni, siksa kubur ini, mereka berpendapat jika kita menggali kuburan orang kafir atau ahli maksiat setelah beberapa hari, kita pasti tidak akan melihat bekas seksaan atau pukulan pada jasadnya. Sedangkan kita tahu orang kafir ni, orang yang banyak buat maksiat ni, maknanya mereka akan dipukul tu, kubur tu. Contohnya kalau tak tahu jawab man rabbuka, ma imamuka, ma ni, maknanya pasti dah. Mana mereka ini akan dipukul. Dikatakan apa ni, masuk ke dalam kubur berapa hasta, 70 hasta ke berapa. Kita tarik naik balik. Hanya tak tahu juga. Macam tu. Jadi kalau kita pasti tidak akan melihat bekas seksaan atau pukulan pada jasadnya. Kalau digali kubur tu tak ada bekas pun. Dengan demikian, mana bukti penyeksaan tersebut? Mestilah bertanya-tanya begitu kan? Mana bukti penyeksaan tersebut? Sementara dalam hadis sebelumnya telah disebutkan bahawa Rasulullah bersabda, kalaulah bukan kerana kekhawatiranku bahawa kalian tidak akan saling menguburkan, aku pasti akan berdoa kepada Allah agar Dia memperdengarkan azab kubur kepada kalian seperti yang aku dengarkan. Pertanyaan di atas boleh dijawab jika kita berpendapat siksa kubur harus terjadi pada jasad dan boleh kita lihat dengan menggali kuburan orang kafir atau durhaka. Berarti alam ghaib telah ditampakkan. Dengan demikian cubaan yang diberikan Allah kepada kita pun akan gugur, padahal Allah berfirman. Maknanya apa tu? Maknanya kalau kita korek-korek, nampak. Maknanya apa tu? Maknanya cubaan yang diberikan Allah kepada kita pun akan gugur. Padahal Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup. Maksudnya Allah lah yang menjadikan mati dan hidup agar Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa serta Maha Pengampun. Ujian pertama ialah ujian keimanan terhadap yang gaib. Ujian keimanan terhadap yang gaib. Menguji iman kita. Macam mana kita mempercayai kepada perkara gaib. Dan daripada kesimpulan yang telah lalu pun kita dapat lihat bahawasanya maknanya apa ni, perkara gaib ni memang apa ni, gaib lah. Makna kita tak boleh tahu bagaimana seksa dia bagaimana, tak boleh. Sekadar kita nak faham kata benda tu ada, seksa tu ada, tapi bagaimana kita tak tahu. Okey, Allah berfirman, Alif Lam Mim, ayat yang mula-mula, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Zalikal kitabu. Kita belajar kan, zalika. La raiba fi. Maknanya, la raiba fi, petunjuk bagi. Tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk hudan lil muttaqin. Petunjuk kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Itulah allazina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa ialah orang yang beriman dengan kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Daripada kata-kata ini pun sudah menunjukkan bahawa kita beriman kepada yang gaib. Benar kita tak nampak lah, tapi kita beriman. Nak kata nak nampak kan Allah seksa orang kafir, seksa orang yang buat maksiat. Mana tak nampak lah. Mana sebab dia gaib, benda itu gaib. Mendirikan solat. Siapa orang bertakwa itu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan solat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ayat pertama sampai ketiga. Dengan demikian, percaya kepada yang gaib ialah syarat keimanan yang benar, yang tidak dinodai oleh keraguan terhadap Allah. Itu syarat. Syarat keimanan. Mana beriman kepada yang gaib. Beriman, percaya kepada gaib. Yang gaib ialah syarat keimanan yang benar,
yang tidak dinodai oleh keraguan terhadap Allah. Pencipta alam semesta berserta isinya, baik itu yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Di antara ciptaannya ada yang ditampakkan, ada pula yang disembunyikan dan dijadikan sebagai makhluk ghaib. Allah telah membuat berbagai tanda keberadaan makhluk ghaib tersebut, sebagaimana dia menjadikan tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan keberadaannya seperti bintang, planet, bulan, bumi serta seluruh isinya yang berupa laut, gunung dan lembah. Itu yang kita nampak, tidak ghaib. Jika Allah menampakkan makhluk yang ghaib pada kita, tentu akan mengubah tatanan makhluk. Dia ada tatanan yang telah Allah tentukan. Sebagai contoh, Allah menciptakan malaikat dan jin. Namun di manakah malaikat yang merupakan tentera Allah itu? Bukankah Allah telah menjelaskan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tidak ada yang mengetahui tentera Rabbmu, Tuhanmu, melainkan dia sahaja. Di manakah malaikat itu? Bukankah mereka ada di sebelah kanan dan kiri kita? Sebagaimana Allah menjelaskan. Makna nak mengatakan malaikat ni bilangan dia cukup banyak. Sampai kata kalau diceritakan pada malam Lailatul Qadar tu, dia turun sampai maknanya seolah-olahnya macam tak ada ruang. Semua penuh dengan malaikat. Tak ada ruang. Di sini Allah jelaskan dalam surah Qaf, ayat 17, 18. إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Iaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk sebelah kanan dan yang lain duduk sebelah kiri. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Apa saja yang manusia ni buat, ucapkan, mesti ada dua malaikat yang bersedia untuk mengawas, mana menulis apa yang dilakukan, apa yang diucapkan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang ucapkan, yang dilafazkan, apa yang kita lafazkan, min qawlin, apa kata-kata yang kita lafazkan, melainkan ada saja raqib dan atid mengawasinya. Lahu mu'aqibatun, dalam ayat lain, dalam ayat suratul Ra' dikatakan bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Mana ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang. Mana di hadapan dan di belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah. Itu kan kita mula-mula kita belajar dulu tu tentang apa ni, kita sebut tentang malaikat ni. Mana dalam teori kita juga ada berapa ni malaikat, jaga ni, jaga hati, jaga macam-macam. Penyeramai dengan perintah Allah. Mereka ini melakukan dengan perintah Allah. Ini kita duduk ni sini pun tak tahu berapa malaikat yang duduk atas untuk memayungi kita, yang duduk keliling kita. Di mana apakah para malaikat itu? Bukankah Rasulullah telah bersabda bahawa tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali pasti ada seorang malaikat. Maknanya malaikat ni lebih ramai. Dia ramai daripada manusia. Tidak ada satu jengkal pun. Tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali pasti ada seorang malaikat yang sedang bersujud. Rasulullah bersabda, "Attatis sama'u wa yahiqqu laha an ta'itta walladhi nafsu Muhammadin biyadihi ma fiha mawdi'u shibrin illa wa fihi jabhatu malakin sajidin yusabbihullaha bihamdihi." Langit gaduh, ia berhak untuk gaduh. Demi Rabb yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Tidak ada tempat satu jengkal pun kecuali ada kening malaikat yang sujud, menyucikan dan memuji Allah. Dan malaikat ini hamba Allah
yang apa ni, yang sangat taat. Dia la ya'sunallah, mereka ini tidak maksiat. La ya'sunallah, tak derhaka kepada Allah. La ya'sunallah ma amarahum, dia buat apa yang Allah suruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah ma amarahum, apa yang Allah suruh dia tak maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka itu yaf'alun, membuat, melakukan apa yang disuruh, yang diperintahkan. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya lilladzina la yu'minun. Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat masing-masing. Sesungguhnya ia dan pengikutnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak boleh melihat mereka. Sesungguhnya kamu telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dari penjelasan di atas, kita boleh mengetahui ada banyak alam yang disembunyikan kepada kita. Semuanya termasuk alam ghaib. Banyak alam yang disembunyikan kepada kita itu semuanya termasuk di dalam alam ghaib. Allah tidak menghendaki manusia beriman kepadanya lantaran melihat makhluk ghaib yang tampak kepada mereka. Allah tidak menghendaki manusia beriman kepadanya lantaran melihat makhluk ghaib. Mana beriman kepada Allah lah. Allah tak mau manusia beriman kepada dia lantaran melihat makhluk ghaib yang tampak pada mereka. Tetapi Allah menginginkan agar manusia beriman kerana apa? Kerana menyaksikan bukti-bukti kekuasaan. Allah ingin agar manusia beriman kerana menyaksikan bukti-bukti kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah yang ada di hadapan mereka. Kita ada tengok langit, bumi, tengok tumbuh-tumbuhan, tengok bumi, tengok apa semua ni. Itu. Kemudian dengan bantuan akalnya yang mampu melihat, dengan bantuan akal yang mampu melihat tanda-tanda tersebut sehingga boleh menunjukkan kekuasaan Allah. Fat, siapa tu Fat? Apa tu ya? Tak tahu. Tiba-tiba je. Jika demikian, bererti kita tak perlu membahasnya lagi. Namun masih terdapat pertanyaan lain tentang bentuk siksaan terjadi di alam ghaib. Sebagaimana disebutkan Al-Quran dan dikuatkan oleh Al-Hadis. Iaitu siksaan tersebut adalah kenyataan yang tak boleh diragukan. Sementara bentuk siksaan disembunyikan kepada kita. Sebagaimana alam ghaib yang lain. Di antaranya alam malaikat dan jin yang telah kita sebutkan. Siksaan yang terjadi ialah siksaan roh. Rupanya siksaan itu ialah siksaan roh dan jasad. Siksaan roh dan jasad. Bukan hanya siksaan jasad yang fana. Siksaan roh lebih dahsyat daripada siksaan jasad. Mana kita nak ambil kesimpulan di sini bahawa siksaan itu ialah siksaan roh dan jasad. Bukan hanya siksaan jasad yang fana saja. Siksaan roh lebih dahsyat daripada siksaan jasad. Bentuknya ialah siksaan jiwa yang akan Allah tampakkan setiap pagi dan setiap petang. Sebagaimana roh orang beriman akan melihat kenikmatan pada pagi dan petang hari. Ia adalah siksaan yang menunjukkan. Ia adalah siksaan yang menunjukkan kebesaran Allah, iaitu siksaan batin. Siksaan batin sebab dia apa ni? Mana banyak seruh kan? Mana tengok benda tu. Siksaan batin yang jauh lebih dahsyat daripada siksaan jasad. Dalil bahawa siksaan yang diberikan oleh Allah berupa siksaan roh ialah berbagai kejadian yang selaras dengan akal dan nakal. Dalil. Nakal ini makna dalil. Namun,
hal tersebut tidak berarti menafikan siksaan jasad. Sebab Allah Maha Kuasa memberikan siksaan roh dan jasad tanpa harus dibuktikan dengan adanya bekas siksaan tersebut. Dengan ilmu yang sedikit di sini, penulis ni kata saya akan menjelaskan. Pertama, kita kata dari segi roh tak apa, roh pun kita tak nampak. Ni dia kata jasad pengen seksa ni. Ini dia nak jelaskan macam mana. Dari segi materi, kebendaan ni, jika telah berpisah dengan roh, jasad tak akan memiliki nilai lagi. Kerana substansi kehidupan dari jasad ini ialah roh. Jika roh tersebut keluar, jasad akan menjadi materi yang fana, yang selanjutnya berubah menjadi tanah. Pada hari kiamat, Allah akan menciptakan kita dengan bentuk yang lain, tapi masih dengan jiwa dan roh yang sama. Ini ada ayat, "Wala an nubaddila amsalakum wa nunsyi'akum fima la ta'lamun wa laqad 'alimtum an-nash'atal ula falawla tadhakkarun." Dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Tidak ada tersisa dalam jasad tersebut kecuali tulang ekor. Tidak ada tersisa dari jasad tersebut kecuali tulang ekor. Kalau Arab dipanggil azbuz zanab. Orang putih kata apa tu? Tulang ekor tu kan, yang besok tulang tu akan apa ni, bila berlaku hujan, lepas kiamat, selepas semua mati semua tu, yang akan tinggal hanya ekor tu lah, tulang ekor tu, seperti yang telah dijelaskan Rasulullah. Kerana pada hari kiamat, manusia akan kembali disusun dari tulang tersebut. Manusia akan disusun daripada tulang tersebut. Kullu buna Adam ya'kuluhu turab illa ajabuz zanab. Tulang tu lah, tulang ekor tu. Khuliqa wa minhu yurakkib. Nabi kata, setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya. Darinya mereka diciptakan dan darinya mereka akan disusun kembali. Tulang ekor ni. Tulang sulbi Tulang sulbi. Tulang. Kalau dibakar kan diapakan macam mana tu, tulang tu tidak. Kedua, jika roh telah keluar dari jasad, jasad tak akan merasa sakit. Roh keluar daripada jasad, jasad tak rasa sakit. Sebab kalau dia sakit, roh ada sama. Tapi ini dia dah keluar, roh dah keluar, jasad tak rasa sakit. Meskipun tubuh tersebut dibelah dengan gaji, tak sakit. Sebab roh tak ada. Berarti untuk merasakan siksaan di dalam barzakh, roh harus dikembalikan kepada jasad. Kan? Untuk kembali rasa sakit tu, roh naklah dikembalikan kepada jasad. Namun selama manusia mati, roh tidak akan dikembalikan. Selama manusia mati, roh tidak akan dikembalikan kepadanya selamanya, kecuali ketika dua orang malaikat bertanya kepadanya. Hal ini menunjukkan jasad tetap terbaring di dalam kuburan tanpa roh, sebagaimana telah dijelaskan. Jika tanpa roh, jasad tidak akan merasakan siksaan. Ketiga, siksaan yang terjadi kepada jiwa lebih menyakitkan daripada siksaan yang terjadi kepada jasad. Di dunia ini, kita sering merasakan siksaan terhadap jiwa batin. Jika terjadi, ia akan menimbulkan rasa sakit yang dahsyat dan tidak boleh ditanggung oleh roh dan jiwa. Jika ada orang dipenjara kerana divonis hukuman mati, dihukum dengan hukuman mati, sedangkan eksekusinya akan dilaksanakan sebulan lagi, orang tersebut pasti akan merasakan siksaan yang dahsyat. Mana tu? Hati kita tu, jiwa kita tu akan merasa siksaan yang dahsyat. Sebagaimana diketahui,
Pada waktu itu jasadnya masih sihat. Jika ada bekas pukulan ataupun penyiksaan, siksaan terjadi kerana ia sedang menunggu eksekusi, mana nak dijalankan hukum itu yang membuat batinnya sangat tersiksa. Dengan demikian, boleh kita katakan menunggu siksaan lebih sakit daripada merasakannya. Pada waktu itu jiwanya akan merasakan ketakutan yang sangat besar. Ada lagi jawapan yang kelima. Keempat, jika kita berpendapat siksaan akan terjadi pada jasad, sedangkan kita semua mengetahui jasad manusia akan berubah menjadi tulang dan tanah dalam tempoh yang sangat singkat, apakah siksaan yang dirasakan orang kafir dan durhaka hanya akan terjadi ketika jasadnya masih utuh, berada dalam kuburan, lalu akan berhenti setelah jasad tersebut hancur? Dengan kata lain, apakah siksaan akan berlangsung selama 30 atau 40 tahun lantas berhenti? Apakah siksaan yang menimpa kaum-kaum yang diazab dengan sangat dahsyat seperti kaum Nabi Nuh, Ad, Samud dan Fir'aun setelah 30 tahun akan terhenti kerana jasad mereka telah hancur? Apakah mereka boleh lepas dari siksaan kerana jasad mereka berubah menjadi tanah? Kelima, tempat kembali seorang hamba pada hari kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh kerana itu, siksaan atau kenikmatan yang di alam barzakh ialah dengan memperlihatkan tempat kembali tersebut kepada orang kafir yang durhaka atau orang mukmin yang saleh setiap pagi dan petang hari. Tempat kembali seorang hamba pada hari kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Oleh kerana itu, siksaan atau kenikmatan di alam barzakh ialah dengan memperlihat. Siksaan atau kenikmatan di alam barzakh ialah dengan memperlihat, mana diperlihatkan saja tempat kembali tersebut kepada orang kafir yang durhaka, itu orang kafir yang durhaka atau orang mukmin yang saleh. Setiap pagi dan petang, setiap kali pagi dan petang diperlihatkan, diperlihatkan. Ini dengan apa ni? Yang kita kata memperlihatkan tu, kalau seksa adalah amat menyakitkan. Kalau perkara yang baik kita lihat memang dirasakan nikmat dengan penglihatan saja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas dan diredai. Allah menjelaskan tentang roh yang akan kembali kepadanya. Dia tidak menjelaskan tentang jasad. Roh, nafsu roh. Allah menjelaskan tentang roh yang akan kembali kepadanya. Dia tidak menjelaskan tentang jasad fana yang tidak akan kembali kepadanya. Allah tidak berfirman, wahai jasad yang tenang. Dia tak kata gitu. Dia kata, ya aituhan nafs, jiwa. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas dan diredai. Kerana tugas jasad tersebut telah selesai. Tugas jasad sudah selesai seiring terhentinya kehidupan manusia di dunia. Sebagaimana telah penulis jelaskan, pada hari kiamat manusia akan diciptakan dengan bentuk yang lain yang hanya diketahui oleh Allah, untuk kemudian roh dan jiwa akan dikembalikan kepadanya. Mana jasad yang lain pula, mana di hari kiamat nanti Allah adakan jasad yang lain dan roh ni akan kembali kepada jasad itu. Keenam, dari penjelasan di atas kita boleh mengetahui siksa di alam barzakh adalah siksa penampakan. Maksud apa? Penampakan itu diperlihatkan saja. Waktu pagi, waktu petang, diperlihatkan. Penampakan. Iaitu agar orang kafir atau durhaka merasakan ketakutan hingga hari kebangkitan. Hal inilah yang boleh kita fahami dalam ayat An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka, maksudnya mereka yang ada di alam barzakh itulah, ditampakkan, yu'raduna, ditampakkan, dipamerkan, ditampakkan neraka itu
pada pagi dan petang, pada waktu pagi dan petang. Penampakan itu pun sudah maknanya sudah menunjukkan kalau ni menunjukkan kepada siksaan, siksanya. Pagi dan petang, dan pada hari terjadinya pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam siksa yang sangat berat. Wa yauma taqumus sa'atu, apa ni Allah kata pada malaikat, adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab. Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam siksa yang sangat keras. Dengan kata lain, tempat kembali mereka ialah neraka yang ditampakkan dan tunjukkan di alam barzakh. Tempat kembali mereka ialah neraka yang ditampakkan di alam barzakh setiap pagi dan petang dari hingga Allah membangkitkan. Mana itu dia. Mana di sini kita faham bahawasanya siksa di kubur dia siksa dengan cara ditampakkan. Siksa tu pun dah sakit. Ditampakkan, ditunjukkan pagi dan petang. Hingga Allah membangkitkan, menghisap serta memasukkan ke dalam api neraka yang kekal pada hari kiamat. Ia adalah siksaan besar yang terjadi pada roh dan jasad. Pada hari kiamat nantilah bila kita ni disiapkan dengan jasad yang lain dan roh yang asal tu dimasukkan. Inilah bahawa ia adalah siksaan yang besar yang terjadi pada roh dan jasad. Satu bahawalah akan terjadi siksaan besar pada roh dan jasad. Hal inilah yang telah diterangkan oleh Nabi bila bersabda, "Idza mata ahadukum urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi." Jika seorang mati, jika seorang di antara kalian meninggal mati, tempatnya akan diperlihatkan kepadanya. Tempatnya akan diperlihatkan kepadanya pada pagi hari dan malam hari. Jika ia termasuk ahli syurga, in kana min ahlil jannah, kalau dia termasuk daripada ahli syurga, fa min ahlil jannah. Maka jika dia termasuk ahli, dia akan menjadi ahli syurga lah. Jika dia termasuk ahli neraka, wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Maka kalau dia tu daripada ahli neraka, maka dia akan masuk neraka lah. Yuqalu lahu hadza maq'aduka. Akan dikatakan kepada dia, ini adalah tempatmu. Hadza maq'aduka. Ini tempatmu hingga Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Ketujuh, Allah tidak akan menyiksa seorang pun dengan siksaan jasad dan roh kecuali setelah dia melakukan penghisaban. Hisab nanti. Dan kalau kita kena melalui hari hisab dulu, baru kita akan Allah seksa dengan roh dengan jasad. Mana kalau di alam barzakh tu mana roh saja. Ini merupakan salah satu keadilan Allah. Bukankah ketika di dunia manusia yang divonis penjara seumur hidup, hukuman mati atau kerja paksa baru akan terjadi setelah disidang oleh hakim. Setelah dakwaan yang dituduhkan kepadanya terbukti dengan adanya bukti-bukti yang kuat, jika manusia seperti itu, apalagi dengan zat Allah, zat yang maha bijaksana, yang maha adil. Allah berfirman, wa ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid. Dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-Ku. Lagi penjelasan ke-8. Sebagaimana diterangkan Rasulullah bahawa tidur adalah saudara kematian. Beliau bersabda, an-naumu akhul mayyit. Tidur adalah saudara kematian. Ayat-ayat Al-Quran pun menjelaskan tidur adalah kematian sementara. Jika manusia tidur, roh keluar darinya. Dan jika bangun, roh kembali kepadanya. Jika Allah mentakdirkan orang yang tidur untuk mati, maka rohnya tidak akan kembali kepadanya. Allah berfirman, Allah memegang jiwa
orang ketika mati dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Allah menegaskan bahawa tidur adalah kematian serta setiap hari dia mematikan dan membangkitkan kita. Allah wallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Summa yab'atsukum fi liyuqda ajalun musamma. Summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari serta dia mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahu kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Dengan demikian tidur ni seperti dengan alam barzakh. Dengan demikian tidur seperti mirip dengan alam barzakh. Ketika tidur, roh akan berjalan sesuai kehendak penciptanya ke alam yang tak ada batas. Roh melakukan pekerjaan yang tak mungkin dilakukan manusia ketika hidup di dunia. Perjalanan tersebut ialah penampakan alam tersebut kepada roh saat tidur. Kita semua pasti pernah merasakan hal ini. Diumpamakanlah anak alam barzakh tu. Macam kita tidur je. Kemudian roh pergi jalan. Bila kita jaga, masukkan balik roh. Kita pernah merasakan mimpi-mimpi yang berisi siksaan. Ketika bangun, kita pasti akan merasa sangat ketakutan kerana mimpi tersebut. Padahal jasad kita yang ada di atas ranjang sama sekali tak merasa kesakitan. Kebalikan dari hal itu ialah ketika kita mimpi yang sangat indah di dalam tidur, ketika bangun, kita pasti akan bahagia dan ingin kembali tidur untuk menyelesaikan mimpi tersebut. Banyak orang yang sedang tidur berteriak dan merasakan kesakitan ketika bangun. Mereka biasanya menceritakan mimpi buruk tersebut, akhirnya mereka pun merasakan kesakitan. Penampakan siksaan atau kenikmatan tersebut berasal dari Allah. Mana? Allah nampakkan siksaan atau kenikmatan adalah berasal dari Allah sebab Allah memiliki kekuasaan untuk memberikan mimpi ketika kita tidur. Dia mampu memberikan mimpi yang baik atau buruk kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Hal ini mirip dengan penampakan yang terjadi di alam barzakh. Maknanya dia umpamakan sama lah. Kerana di alam barzakh kita dinampakkan pagi dan petang. Kalau seksa, tunjuk seksa pagi dan petang. Kalau nikmat, syurga dinampakkan pagi dan petang. Samalah dengan yang tidur tadi, penampakan yang terjadi di alam barzakh. Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin-nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk dalam Al-Quran dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Ayat di atas menjelaskan mimpi berada di bawah kekuasaan Allah. Dia boleh memberikan kepada hambanya mimpi yang dikehendakinya. Meskipun ilmu pengetahuan telah maju, tapi manusia belum boleh menafsirkan mimpi yang ada di dalam tidur. Jika manusia dan jin berkumpul untuk menentukan mimpi apa yang akan terjadi, maka pasti tidak boleh melakukannya. Berdasarkan penjelasan di atas, kita boleh mengetahui seksa ada di dalam ilmu Allah. Ilmu tersebut tidak boleh dicapai akal manusia kerana berada di luar jangkauan manusia. Allah lebih mengetahui bagaimana cara memberikan seksaan atau kenikmatan kepada jasad dan jiwa yang dia matikan sampai dibangkitkan pada hari kiamat. Hal itu tiada lain agar seksaan atau kenikmatan yang diberikan setelah penghisaban yang ditampakkan di alam barzakh. Penghisaban yang ditampakkan di alam barzakh menjadi kenyataan. Kita boleh buat kesimpulan tak?
maknanya kalau persoalan tadi, kita ni diseksa, adakah diseksa badan kita pada jasad atau pada roh? Mana kesimpulan kita boleh buat apa? Pada roh kan? Pada roh. Pada roh dia kan. Maknanya mungkin selama ni pun kita blur kan. Ni bila kita baca ni, rupanya pada roh saja. Penyiksaan tu pada roh saja. Dan dia kata siksa roh ni lagi dahsyat daripada siksa badan. Biasa. Ya. Mana nanti kita akan dibangkitkan tu bukan badan kita yang sekarang ni. Pada yang lain baru dia ambil roh kita yang dimasukkan. Masa tu Baru pada kita baru dibesarkan. Masa nak besarkan tu masa sebelum tu lah. Mana apabila dah masuk ke dalam syurga atau neraka lah. Masa di timbangan. Mana bila dia hisap belah mana? Belah mana kita ni? Kita masuk syurga kan neraka. Barulah masa tu lah. Masa tu lah mana roh kita, jasad kita akan terima balasan. Seksa atau bahagia kan? Di masa sebelum tu pun Ustazah kan kita kata sebelum dihisap tu kan orang-orang akan rasa setengah tu yang tenggelam dalam air nanah lah apa semua tu. Kan masa belum hisap tu dah jadi macam tu lah kan? Masa di padang mahsyar tu. Pasal Masa di padang mahsyar. kan? Tapi rasanya Ustazah kalau rasanya masa dalam kubur tu pun dah seksa dah pun ulat-ulat duk makan badan kita. Kan dah tinggal tulang ya? Sebelum tu, sebelum jadi tulang tu ulat-ulat dah ni dah makan semua. Okey. Saya janji nak tu tapi tak ada lah. Nak janji nak baca tu. Nak sebutkan tentang ziarah kubur. Kita ziarah yang ada di alam barzakh. Ziarah mana? Tujuan saya nak baca tu. Tujuan saya nak baca sama-sama, nak kongsi lah. Mana pentingnya kita ni ziarah kubur. Pentingnya kita ni ziarah kubur. Ada adab dia apa. Baru ni pun di Masjid Al-Falah, Ustaz apa ni? Ustaz apa? Ustaz Fauzi Mustafa telah bercakap tentang maknanya adab ziarah kubur, pentingnya kita ziarah kubur, pentingnya kita didik anak-anak cucu kita supaya selalu ziarah kubur. Yang apa ni? Yang penting sangat ialah kita kata ziarah kubur ni di antara perkara yang boleh membawakan kita pada ingat kepada mati. Kita ni kan susah ingat kepada mati. Sampai kan dalam semayang pun kita duk merayap fikir lain. Tak boleh nak buat ingat kepada mati. Di kubur baru hati kita tu rasa ingat kepada mati. Jadi salah satu cara nak lunakkan hati kita ni, susah sangat nak ingat kat mati ni, pergi kubur lah. Pergi kubur, ziarah kubur. Bila ziarah kubur, lembutlah sikit hati tu, ingatlah sikit kepada mati. Untuk Faridah ada saya bubuh tu dalam kotak. Dalam post punya kotak ni. Letter box. Ini amalan bulan Rejab ni. Suara mana suara? Suara. Okey. Buka. Oh, saya tak tengok post box lagi. Saya tengok sekarang ni. Sekarang ni banyak benar pula orang post macam-macam lah. Mengenai amalan bulan Rajab kan, saya tanya Ustazah itu kan, maksudnya puasa apa semua lah. Tapi yang saya tengok ada yang daripada rasa saya mufti lah ada satu, dia saya baca pagi tadi, ialah macam biasalah, maknanya
Rejab salah satu bulan haram kan, daripada 4 bulan tu. Jadi memanglah selain daripada dia tak kata puasa tu macam kita dulu, masih saya ingat dulu orang kata dulu puasa 10 hari, dia tak kata macam tu. Puasa tu macam biasa puasa lah, tapi yang apanya amalan zikir lah. Zikir, solat, yang mesti biasa. Mana itu yang saya nak tanya tu lah, kata dulu kita memanglah saya ingat kata masuk kena 10 hari yang pertama puasa semua. Kalau zaman mak saya orang Kedah dia puasa sebulan sampai pucat. Sebulan. Betul. Sebulan. Bapak saudara mak saya puasa sebulan sampai Betul pucat. Ustazah. Dia daripada Rejab Ustazah sampai Ramadan kan dia puasa. Sampai pucat tu. Tapi ada satu ustaz yang memang Abu Anas tu dia kata tak ada pun nas mengatakan puasa. Tak bagi puasa. Kalau ada pun dia menjanjikan yang besar-besar sangat. Macam sehari puasa dapat pahala yang besar-besar sangat. Tu mana kita tak boleh inilah tak boleh betul itu yang itulah salah satu. Jadi saya pergi dalam buku. Maknanya tak payah puasa kau Ustazah. Puasa lah juga. Puasa Senin Khamis lah tu. Khamis atau ambil lebih sikit lah. Kita jarang buat tu yang 13, 14, 15 tu. Hari putih tu lah buat yang amalan biasa lah. Kita buat lah. Itu yang tapi kalau kita buat juga tak salah tak? Kalau kita buat juga salah ke? Tak salah lah. Kita niat tu nak dapat pahala yang banyak. Kita ingat puasa kerana Allah cukup lah. Kalau kata ni hadis ada, makna hadis tu kita tak boleh pegang lah pasal janji dia besar sangat. Janji kan. Ustaz ada satu ataupun ustaz tu kata tidak-tidaknya puasa macam puasa Nabi Daud dia, 1 hari buka 1 hari puasa. Itu paling baik lah kalau boleh buat tu. Ni kita ambil Senin Khamis, kalau ni ambil 13, 14, 15. Ada satu tu yang tulisan daripada Jabatan Mufti, dia kata yang ini memang hadis ni batil lah, tak betul. Dia kata puasa 1 hari akan diampunkan dosa, benda macam tu. Yang tu tak boleh kata. Saya tengok buku tu pun dia sebut al-hadis saja. Tak ada daripada siapa hadis kan. Dia sebut al-hadis. Apa yang saya bagi ni memang amalan lah, amalan yang biasa kita buat lah, amalan kan. Kita baca istighfar. Biasalah. Jadi kita buat lebih lah sikit. Bulan Rejab ni, Rejab, Syakban, Ramadan ni. Kita warm up lah daripada sekarang sampai kepada ni. InsyaAllah saudara. Terima kasih. Saya tak tengok tu. Terima kasih. Ada. Saya nak telefon kat Datuk. Tengok nak telefon saya hilang ke? Tak ada. Dah pergilah. Tak maju. Datuk pergi kat Mon, pergi kat apa, so bagi kat kawan. InsyaAllah. Okey. Boleh start lah kan bulan Rejab macam ni. Yalah, kira-kira untuk kita warm up for Ramadan lah Ustazah. Kalau kita pulun daripada Rejab, pulun 1 bulan puasa, pulun puasa sama, kita tak mau nanti di ujung-ujung sampai Ramadan tu kita tak dapat melakukan yang wajibnya. Kan? Exhausted kamu. Ramadan tu lebih wajib lagi. Boleh puasa, boleh. Tak apa puasa. Dalam atas kemampuan kita buatlah. Tapi cakap kalau yang kata amalan bulan puasa yang Ustaz dah bagi tu ada zikir, apa, bertasbih tu pun boleh. Sambil duduk-duduk pun buat Ustaz. Kita ada dalam kepala kita kan. Zikir tu kan. Alhamdulillah. Tasbih, tiga macam tasbih ni. Memang ada dalam kepala kita kan. Apa ini sederhana, apa panjang sikit. Yang betulnya kita rasakan di mulut kita. Tengok suatu cantik, kita kata apa? Subhanallah.
Alhamdulillah berasa kesyukuran. Atau macam itu kita ni lah. Janganlah kita oh my God. Itu orang kita sekarang ni. Oh my God. Tak ada. Sebut subhanallah. Yang itu kita tak selalu. Tabarakallah. Dalam mulut tu. Yang kata, taklah kita buat sebab apa kita mampu. Janganlah kita asyik pula sampai kita lupa lah. Kita kena buat juga lah. Tapi saya tadi Ustazah, yang Ustazah cerita pasal alam kita ni ada alam barzah. Alam barzah dan lagi satu kita di masyar kan. Satu masyar dan alam barzah tu yang dalam alam kubur tu dia dua berbeza kan? Berbeza. Dua berbeza. Masyar belum lagi. Alam tak dibangkitkan lagi. Kita tak dengar lagi tak dengar lagi sur yang ditiup tu sangkakala. Belum lagi. Tiup sangkakala kedua ketiga ni barulah kita nak keluar pada kubur, baru kita nak keluar daripada alam barzakh kepada masyar dulu. Tapi ini sesuatu yang kita nak belajar ni Ustazah. Datuk pun ada ikuti tak yang Ustaz yang hari Ahad pukul 11 tu yang HAM punya tu. Kita kena ada satu kefahaman yang benar-benar kita tak boleh ambil macam mana. Benda tu kita kena, kalau kita tak ada kefahaman dia jadi merunsingkan seseorang. Dia boleh merunsingkan seseorang. Kan? Yang itu yang kita akan kata keseksaan apa Ustazah? Keseksaan jiwa. Keseksaan jiwa. Kalau kita asyik mengenangkan, aku mati besok kan, macam mana aku macam ni. Itu kita tak boleh ada tu terus hari-hari pun tak boleh juga. Memang kita akan mengenangkan mati Ustazah. Tapi satu tekanan atau tekanan jiwa yang mengingati kematian tu berlebihan tu. Kita pun risau juga tu benda tu. Mana kena jadikan dia sebagai motivasi lah. Kalau aku akan menghadapi macam ni, apa tindakan aku? Aku mesti buat sesuatu. Buat sesuatu yang baik. Kita biar macam tu je. Kita sudah tidak. Mana kita mesti bertindak. Kita mesti ada semangat untuk melakukan. Mati itu adalah roh kita dah dikeluarkan. Tinggal jasad saja. Okey Ustazah. So jasad dah dikebumikan. Roh ini sudah dipegang di tangan Allah. Okey. Jasad kita yang di dalam ada di dunia ini dia akan hancur baliklah. Okey. Akan hancur balik asal tanah. Dan kita akan dijadikan semula di akhirat besok kan. Kemudian roh kita tu disatukan balik jadi jasad yang akan dihidupkan semula besok di alam barzakh. Yang kata seksa kubur tu macam mana? Kalau seksa kubur, minta Allah jauhkan kita daripada seksa kubur. Seksa kubur satu yang kita tak boleh nampak pada mata kasar kan Ustazah? Tak boleh nampak pada mata kasar. Tadi Ustazah cakap, saya dengar tak boleh nampak dalam mata kasar. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kalau kita gali kubur tu balik, orang lah kita dah tak ada lah kan. Sebab roh kita tidak ada dalam jasad kita. Kita rasainya sebab roh kita dah dipegang oleh Allah SWT. Tapi jasad kita akan hancur ya Ustazah. Akan hancur 7 hari, 40 hari, 100 hari habis semua tu kan. Tapi ada jasad yang tak hancur Ustazah. Ada jasad yang tak lebur. Itu amalan-amalan mereka lah ya. Pandang kepada amalan. Dari kubur Nabi-nabi tidak ni. Jasad Nabi-nabi tidak hancur. Tidak dimakan tanam. Orang yang mati syahid kan? Syahid. Mati syahid ya. Bila dia orang dah gali-gali kubur, tengok ada benda-benda jasad yang masih sempurna ya Ustazah. Ustazah, yang kamu kata tadi, makna yang sakit tu roh. Yang merasa sakit tu roh ke Ustazah? Roh sakit. Pasal jasad tak ada. Yang Allah nampakkan balasan tu pada roh.
Siap pagi dan petang. Dia sebut tu ada 2-3 ayat tu. Al-ghadati wal asyi. Pagi petang dia nampakkan. Orang-orang yang kepada orang yang mati tu ya Ustaz? Nampakkan kepada tu lah, kepada roh tu dia nampakkan. Kepada roh. Psycho, dia psycho. Allah nak psycho kita. Tu lah kata seksa kubur tu. Nampakkan kepada roh tu. Bagaimana rasa apa ni? Lagi setelah dibangkitkan semula, dihidupkan semula tu, kita diisap dulu, baru diseksa. Kita dihisap dulu Baru kemudian hisap. baru diadakan jasad yang baru, kemudian roh yang ni yang Allah duk simpan tu kembalikan balik kepada tu baru. Itulah disiksa, itu baru dengan roh dengan jasad. Mana di hari inilah hari kiamat lah baru diseksa dengan roh dan jasad sekali. Ustazah, masa Hmm, Ustazah masjid bila kiamat aja Allah bagi balik kat kita badan kita sekali dengan roh. Masa tu kita dah rasa dah start seksa kubur, macam kita nak berjalan susah, jalan kepala dulu lah, perut kat petang lantai lah. Kan? Maknanya kiamat jadi je terus arah jadikan balik badan kita dengan masuk ke roh kita. Untuk pamerkan pada mempamerkan kepada semua. Ini orang dipamerkan. Kan? Seksa dan nikmat tu dipamerkan. Siang, pagi dan petang. Ustazah, ada dalam salah satu Quran kita ada punya terjemahan lah. Tiba-tiba ada jasad yang kata dah kubur, kata ni orang kafir lah. Celakalah kenapa aku dibangunkan dari kubur. Atau macam mana tu? Ada kan? Saya ada, tak tahu ayat apa, saya terlupa lah. Saya pun bertanya, kenapa? Dia kata macam seolah-olah saya dah tidur sedap, kenapa dibangunkan aku daripada kubur untuk siksaan ni lah. Maknanya dia dah sedap tidur pula. Macam mana tu? Itu orang baik kan? Masa kita nak disoal tu memang jasad kita ada lagi. Masa nak soal tu jasad kita ada lagi. Kan? Bila kita mati, kita ni kan naik betul turun balik untuk nak roh seksa kubur. Badan tu Seksa kubur masa hari pertama kita mati tu. Masa tu roh dengan jasad kita ada tu. Ada lagi. Lagi satu orang yang berhutang ni. Macam mana dia kata rohnya tergantung, macam mana yang berhutang ni Ustazah? Roh di mana? Dia tergantung. Dia gantung macam mana tu ya? Saya tak dapat bayang macam mana. Dilambatkan tu lah. Maknanya dilambatkan penyelesaian dia di dalam kubur tu. Mana duk tergantung dalam mana tak boleh turun lagi ke ni. Jasad dia tak. Yang itu pun penyiksaan juga tu Ustazah. Penyiksaan juga mungkin masa tu. Masa tu lah, masa awal tu Allah nak tanya tu. Allah tanya malaikat nak tanya man rabbuka apa semua tu. Tidak selesai dia punya ni. Duk tergantung. Sampai bila? Sampai Allah kehendaki lah, kita tak tahu. Itu semua urusan Allah lah. Ya. Kita ini urusan Allah. Sebab Allah yang cipta kita, Allah yang susun dunia dan akhirat untuk kita, Allah buat semua segala-galanya. Oleh itu kita mesti aja ambil tahu. Saya Ustazah, kita mesti mengetahui akan keadaan kita di alam barzah, di alam mahsyar, semua tu kita. Jadi kita sudah disuruh, diberitahu buat perkara ni untuk mengelakkan ini. Kita ikut saja. Itu yang pentingnya, apa arahan Allah kita ikut, apa larangannya kita tinggalkan. Saja. Betul tak? Dan daripada on top of that, kita nak menambahkan lagi segala pahala-pahala tu yang dibagi dalam hadis itu, buat ini dapat pahala, buat itu dapat daripada bukan hanya amal ibadat dengan Allah saja, amal ibadat dengan manusia pun juga diambil kan.
Kalau kita, bukanlah saya katakan kita sembahyang tak tinggal puasa taknya, tapi kita tak ada perhubungan dengan ada kejiran tetangga, dengan ummah kita, manusia kita. Jadi tak ada keseimbangan lah Ustazah. Bukan mudah juga kan? Itu bukan satu mudah. Salah satunya dari segi sifat kesabaran, tawaduk, itu semualah benda yang dah disuruh dia Allah. Kita macam Ustazah cerita pasal hari Jumaat tu kan, itu sangat berkesan. Tadabbur benda-benda tu kan, itu kita ambil kira yang itu yang penting. Itu bagi saya lah. Saya tak tahu yang lain. Sebab kalau kita nak memikirkan sangat-sangat pun akan kejadian selepas kita mati itu pun satu benda yang nanti kita tak mahu. Bukanlah kata kita tak mempercayai. Kita akan percaya. Oleh kerana kita percaya Allah akan buat benda ni, buat benda ni. Kita buat apa yang dia suruh. So the problem. Menenangkan jiwa. Perasaan tu tak? Bagi itulah gunanya kita tazkiyatun nafsu. Mana tazkiyatun nafs? Kita menyucikan diri kita. Menyucikan diri kita dengan keimanan kita, tazkiyatun nafs, dengan sifat-sifat sabar, dengan sifat-sifat takut kepada Allah. Tapi sekarang ini Ustazah, contoh tak takutnya anak-anak kita ke kubur. Kenapa? Orang sekarang ciptaan kubur tu menampakkan kubur tu seperti taman syurga. Ada bunga cantik-cantik, ada waterfall, ada tu ada ni. Jadi kan kubur itu bukanlah kata kita nak kubur tu jadi seram, takut gitu. Jadi perasaan tu tak ada Ustazah. Sebab mereka tak faham. Mereka tak faham. Kalau orang faham, dia tak pergilah bising-bising, buat bising ke apa, duk sonok-sonok kat kubur tu. Itu nak kita itu yang kita nak beritahu anak-anak kita. Itu yang saya nak kongsi tu minggu depan ke bila pula ni. Pasal kubur ni. Pasal ziarah kubur. Ziarah kubur. Apa yang kita boleh alam barzakh tu sedang menanti-nantikan. Sedang menanti-nantikan kita yang ziarah dia. Seolah-olah dia suka sangat kalau kita ziarah, memberi salam, dan kita membaca mendoakan mereka. Dia sangat-sangat ada hadis-hadis nanti saya baca. Orang kubur tu memang mendengar kan Ustaz. Dia mendengar kan. Dia mendengar, cuma dia tak boleh membalas balik kata-kata kita. Kita dah raib kan. Dia dengar. Kalau takkan dia suruh kita beri salam masuk ke ruangan kawasan kubur kan. Yang itu yang kita nak fahamkan kepada anak. Ahli-ahli kubur masih mendengar. Kamu datang ni dia nampak. Tapi memang itu satu alam gaib yang kita tak nampak. Kita kena tenang macam tu kat anak-anak. 804. Ya. Okey. Nombor. Okey. Okey. Dah nak pukul 4.30. 4.36. Ada nak? Ada apa lagi? Kalau ni. Ustazah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada pula kenyataan yang mengatakan, saya tak pasti ke syurga atau neraka kita bukan berdasarkan amalan kita. So, boleh Ustazah jelaskan untuk pengetahuan kita semua? Adalah terhenti kepada rahmat Allah kepada kita. So, kalau kita melakukan ibadah, buat dia yang sebenarnya melakukan ciri-ciri orang yang bertakwa, mustahil untuk Allah tak terima kan? Terima. Ujungnya bergantung kepada rahmat dia juga ya. Rahmat. Sebab Allah mengetahui apa di dalam hati anda. Amal ibadat yang anda lakukan tu Keikhlasan. ikhlas atau Allah tahu. Jadi kalau kita membangga diri kita sendiri, aku tinggalnya kita bangga. Jadi Allah tahu. Jadi rahmat Allah bagi atas dasar itulah.
Kalau tidak, takkanlah kan ada kata-kata macam tu, betul tak Ustazah? Jadi kita jangan mempertikaikanlah aku buat amal ni dapat ke aku ganjaran ni. Jadi maknanya kita nak ganjaran baru kita buat. Tak maulah macam tu. Betul tak Ustazah? Ya. Tak ada perkiraan sebelum dapat pahala tu. Aku buat ni, aku dapat macam ni. Aku buat ni macam ni. Itu memang dah dia. Tapi kita jangan berkira, jangan mengumpulkannya. Yang mengumpulkan benda tu, buat saja. So, macam tu. Allah. Itu bagi saya lah, pandangan saya lah. Sebab kita pun kata apa kita ingat. Apa tadi? Allah saja akan soalan tadi awak kata tadi, amalan yang kita buat belum tentu kita masuk syurga. Pak Izzah. Diterima. Jadi kalau kita terfikir macam tu, ya aku ni buat ni, ya Allah terima kau terima. Sampai bila nak teringat macam tu? Jangan ingatlah macam tu. Apalah kita kena ada tu. Ada takut, ada harap. Di antara tazkiyatun nafs ni, takut kena ada, kita takut kepada Allah dan kita harap. Takut kepada Allah, tahu takut tidak diterima, tapi kita penuh harapan bahawasanya apa yang kita buat insya-Allah Allah akan terima. Khauf war raja. Ya. InsyaAllah ada apa lagi boleh kita kongsikan tentang ni. InsyaAllah ada istighfar rejab kan, ada dia tak bagi makna. InsyaAllah lah nanti kita baca sama-sama, saya akan sekali lalu bagi makna. Bakul lihat kita amalkanlah. Nak bagi sekarang ke? Apa dia? Ustazah nak bagi sekarang ke? Sebab ada orang tak dapat lagi tu macam mana? Itulah. Kalau ni kita baca minggu depan lah. Minggu depan lah. Nanti boleh sampaikan kan? Nanti Pak Izzah semua tak dapat lagi. Siapa boleh tengok dekat Google Meet, boleh tengok kat Google dulu. Ustazah baca sekarang, tak apa, next week lagi sekali. Rejab banyak lagi. Bulan, ulang-ulang pun tak apa kan? No lah, memang kita kena baca pun. Baca setiap hari. Tengok kat sini boleh. Ustazah baca, kita tengok. Ni nak baca ke? Baca lah. Mana? Amalan bulan Rejab ni. Kalau kita puasa ke boleh baca. Amalan bulan Rejab. Ni saya dulu pun dah buat dah ni asal dah. Dah bagi dah dulu. Berapa tahun dulu ni bagi dah. Ada nota tu rasanya. Dia punya yang pertama tu kita baca 10 kali. Ismail Kamus pun ada bagi Ustazah. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ada mulakan dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah ucapan la ilaha illallah ini sangat baik sekali, iaitu afdalul zikr, afdal zikir. La ilaha illallah kan. Kita duk dengar orang duk buat tahlil tu disebut afdalul zikri la ilaha illallah. Afdal zikir ialah la ilaha illallah. Jadi yang pertama ni la ilaha illallah tu qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. Kalau kita hafal senang. Qabla ba'da. Itu la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu. Senang je. Kita buat 10 kali. 10 kali setiap hari. Qabla kulli ahad. La ilaha illallah qabla kulli ahad. La ilaha illallah ba'da kulli. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu.
Kena buat 10 kali. Kemudian selepas tu solat sunat lah. Sunat mengiringi fardu. Sudah solat fardu, solat sunat. Isyraq. Isyraq tu bukan isyraq. Isyraq. Isyraq apa lagi tu? Sunat isyraq, solat sunat duha, solat sunat tasbih. Boleh buat. Tasbih lah kalau boleh bisa buat. Keampunan. Mohon keampunan dan taubat. Minta diterima amalan ibadat. Minta selamat dunia akhirat. Minta ni lah. Kita tengok ni dalam istighfar Rajab tu. Kita boleh tengok. Kemudian tu yang kelima, bersedekah dan berzikir. La ilaha illallah, Allahu akbar. Sedekah, berzikir. La ilaha illallah, Allahu akbar. 100 kali ya, sejak ya, 4 minit je. Bertasbih. Tasbih ni ada 3 macam. Tasbih yang paling pendek, tasbih sederhana, tasbih panjang. Subhana rabbiyal a'la tu kita duk baca dah dalam kita punya sujud. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu satu tasbih yang apa ni? Yang dikatakan berat timbangan dia kan. Di fil mizan habibatan ila rahman. Ya Allah sangat suka tasbih ni. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dan subhanallah walhamdulillah ni panjanglah video tu. Itu pun kita dah ada dalam nyatan kita dah selalu. Kemudian kita beristighfar. Salawat dulu, salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali atau 100 kali buatlah. Semana yang kita mampu. Istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu pun kita selalu buat. Selalu buat. Kata dalam hadis dia buat 30 kali. 100 kali. Buatlah. Rabbi afili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu apa kita biasa. Berapa banyak. Pada malamnya solat sunat tahajud, solat sunat tasbih. Witir beristighfar lagi. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan berdoa memohon kehadrat Allah. Doa kepada ibu bapa juga. Salawat lagi, berzikir, bertasbih hingga naik pada tubuh. Beramallah sekadar kemampuan iman masing-masing. Kalau tidak semuanya jangan ditinggalkan semuanya. Ma la yudraku kullu ya la yutraku kullu. Kita tak boleh buat, kita tinggal semua. Tak boleh lah macam tu. Kita buatlah sekadar kemampuan iman kita. Kalau tidak dapat amalkan tiap-tiap hari dan malamnya pada bulan Rajab, amalkan pada hari Jumaat dan Isnin. Yang sangat miskin lah dalam amalan. Kalau tunggu hari Jumaat je, tunggu Isnin je baru nak amal, miskin dalam amalan. Awal. Beramallah pada 27 Rajab dengan bersungguh-sungguh berpuasa dan siangnya dan beramallah di lainnya. Aku baca doa istighfar. Doa istighfar. Astaghfirullahalazim, baca diulangi 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi. Kita minta di sini supaya Allah mengampuni kita min jami'il ma'asi wa dzunub, daripada seluruh maksiat dan dosa. Dan dosa-dosa. Ma'asi, maksiat, dzunub dan dosa-dosa. Waktu mulai menjami' makarih Allah. Aku bertaubat kepada Allah daripada jami' makarih Allah. Semua apa yang Allah tak suka. Apa yang Allah benci. Kariha tu Allah benci. Dari segi qaulan, perkataan, fi'lan dari segi perbuatan, sam'an dari segi pendengaran, wa basaran penglihatan, wa khatiran dan yang terlintas di hati. Khatir tu mana yang terlintas di hati. Apa yang Allah tak suka kan? Kita minta bertaubat kepada Allah dengan semua-semua itulah. Itu istighfar pertama. Istighfar kedua, astaghfirullaka, astaghfiruka. Apa yang qaddam tu, apa yang aku dah lakukan, apa yang baru aku lakukan, apa yang wa ma asraftu, apa yang aku melampau melakukan, wa ma asraftu, apa yang aku sembunyikan. Ma'alan tu dan apa yang aku doktor dia kata kecil. Doktor berkata kecil. Antal muqaddim wa antal muakhiru, dan apa yang Allah
Allah Maha tahu tentang diri kita ni. Kerana Allah itulah yang muqaddim, yang Dia pak. terdahulu dan yang Dia terakhir. pak tu, Dan bepak lebih ta'ala pak kulli lu. syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa. Wah, mute lah. Pun. Daripada apa? Min kulli zambin, daripada setiap dosa. Itu ilaika yang aku bertaubat kepada engkau. Aku memohon ampun kepada engkau daripada dosa yang aku dah taubat dah kat engkau. Kemudian aku kembali pula buat. Udtu fihi. Udtu tu daripada ada ya'udu. Aku buat balik semula. Udtu fihi. Minta ampun ya Allah. Wa astaghfiru bima aradtu bihi wajhak. Dan aku minta ampun juga yang mana aku buat tu kerana-Mu, kerana wajah-Mu, kerana-Mu ya Allah. Tapi aku campur fa khalaqtuhu bima laysa laka bihi ridha. Aku campur adukkan dengan apa yang engkau tidak redha. Ma laysa laka bihi ridha. Lagi nak minta ampun bima wa'adtuka. Minta ampun dengan apa yang aku telah janjikan, janji kepadamu wahai Allah. Aku janjikan dengan diri aku, kemudian aku menyalahi janjinya. Kemudian nak minta ampun juga daripada da'ali ilaihil hawa. Mana yang mana kita punya hawa nafsu mengajak kita ke situ sebelum daripada apa ni daripada apa yang kita lakukan itu membawa kepada syubhah, membawa kepada perkara yang syubhah, dan sedangkan itu adalah sangat berbahaya. Mahzur tu makna sangat berbahaya di sisi Allah. Kemudian lagi Astaghfiruka ya Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita tahu kan. Jadi kita mohon Allah supaya jauh kita daripada menjadi orang yang zalim. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya wa anta khairur rahimin. Astaghfirulaka min kulli fariidatin. Aku minta ampun ya Allah daripada setiap benda yang fardu, kulli fariidatin, yang diwajibkan ke atasku, wajabat alayya fi ana illa wa atrafin nahar. Pada aku wajibkan ke atas diriku pada malam dan siang. Fataraktuha, aku tinggalkan dia secara sengaja, amdan ataupun secara tersilap, atau nisyanan secara lupa, atau secara main-main, tahawunan, ambil ringan. Wa ana mas'ulun biha, sedangkan aku ni bertanggungjawab dengannya. Dan aku juga minta ampun daripada min kulli sunnatin, daripada setiap sunnah, daripada sunnah-sunnah sunnah Rasulullah Sayyidul Mursalin wa khatamin nabiyyin, dan nabi yang akhir. Fataraktuha, sunnah tu aku tinggalkan ghaflatan, secara ghaflah, secara apa ni, kita kata ghaflah ni, secara leka lah, sahwan, mana sahwan, mana terlupa, atau secara jahil, atau secara main-main, tahawunan, mempermudah-mudahkan. Qalat au kasurat, sedikit atau banyak. Wa ana a'idun. Wa astaghfiruka ya Allah illa anta wahdaka la syarika lak subhanaka rabbil alamin. Lakal mulku wa lakal hamdu lakal syukru. Kepada kamu segala milik, segala puji dan segala syukur. Anta hasbuna wa ni'ma, cukuplah kamu wahai Allah dan sebaik-baik wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik penolong. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okay. Dah masuk azan. Ada satu lagi ya. Tak habis kan? Oh, kita tak baca lagi ni. 16 ni. 15. Betul pecah. Nanti sambunglah. Sambung ah. Okeylah. Kita sambung, kita peringati baliklah kan. Boleh besar balik semua. Dah masuk azan. Okay. Ya. Okay, insya-Allah
minggu depan nanti kita nak share tentang ziarah kubur. Ziarah kubur. Dan ada sikit ini pun tak habis lagi ni. Ada 2 muka dia ikut. Ada 2 muka lagi lebih kurang. Itulah apakah orang mati merasakan waktu di alam barzakh. Kan? Rasa kan? Dia waktu mayat tinggal di alam barzakh. Itu. 310. Ya. Waktu mayat tinggal di alam barzakh. Okey. Daripada situ insya-Allah. Okey. Tinggal di alam barzakh. Boleh tu kita kubur ni kan. Masuk dia kan? Hikmah. Ya. Masuk kubur masuk dia kan. Tak dengar. Berlindung sedung dari tak kubur. Okey. Tak apa, sekarang nak masuk waktu. Esok insya-Allah esok hari Jumaat kita jumpa lagi. Wadduha kita sambung insya-Allah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana warzuqhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashbah wa min du'ain la yustajabu lahu wa la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma inna na'udzubika min al-junun wal jizam wal baras wa sayyi al-asqam. Allahumma inna na'udzubika min al-junun wal jizam wal baras wa sayyi al-asqam. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجزام والبرص وسيء الأسقام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mina wa min. تقبل يا كريم. Sudah ambil gambar belum? Silap salah. Minta maaf. Maju dah ambil gambar kah? Kekurangan. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Maklumat. Terima kasih Ustazah. Gambar nak ambil ke? Terima kasih Ustazah. Sudah ambil tapi banyak yang tak buka. Terima kasih Ambil sekarang lah. Baru ambil dah Ambil sekarang. Dah ambil sekarang. Siapa nak buka? Buka Dah ambil, dah ambil. Okey, buka. Ju nak ambil gambar. Oh, nanti jap. Hidung dia tak sesuai. Cik Tima PA duduk belakang Ustazah kah? Cik Tima. Tidak ke Cik Tima? Ni pi yang menyeramkan. Dekat sikit saja jadi Halimunan kat belakang. Dekat dengan Ustazah. Kak Noraini tak buka lagi. Okey. Tengah ada. Okey. Kak Ani. Okey. Senyum. Okey. Okey, sudah. Ju yang tak senyum. Oh, Dia tak senyum Cik Tima. Nampak? Saya ada forward kat Ustazah YouTube mengenai tadabbur surah An-Nisa. Ustazah nak dengar untuk hari Sabtu ni kan? Tadabbur surah An-Nisa oleh Ustaz Syahri tu. Cuba buka Ustazah punya telefon, saya ada forwardkan YouTube. YouTube Ustazah dekat WhatsApp Ustazah. Apa? Nak tanya apa? Tadi saya hantar apa? Tak pasal juga kot. Saya hantar kat rumah apa banyak. Betul. Sarifah Nuri. Ada tak? Sarifah Nuri. Rasa tak ajak dia kan? Dia kan balik kampung. Ada. Assalamualaikum. Tahu dah. Dah balik dah. Tolong bagi pada Badrin, Nani Manon, Azam Mahmud yang dekat situ. Ya. Saya dah ambil Ustazah. Terima kasih ada dah. Nak bercakap sikit nak mengingatkan hari Sabtu ni majlis Fadilah. Assalamualaikum. Jangan lupa
Jangan lupa datang hari Sabtu majlis saya. InsyaAllah. Dipermudahkan. Semoga majlis berjalan lancar. Allah, amin, amin. InsyaAllah. Takut Selamat pula. semua. And safe, selamat sendiri. InsyaAllah selamat. InsyaAllah kita baca doa tu lah. Onisna minal wabak. Innal wabak. InsyaAllah, insyaAllah. Dia nak minta tolong kan? Besok. Minta tolong mak. Apa kan? Nak minta makan. tolong Mai makan aja lah. Minta tolong makan. Tolong makan, tolong. Ustazah keluar dulu nak. What? Keluar dulu. Kalau tidak kita tak keluar. Sungguh Nampak tak dapat saya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.